Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika nasta'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika nasta'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu ولك بنعمتك علي وأبو الذنب فاغفر لي فإنه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عهدك وعلى عهدك وعليك مستطاع أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salam Fitness Qalbu siri ke-65 66, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk terus bersiaran dalam siri Fitness Qalbu ni. Masya-Allah, banyak perkara yang kita bincangkan sebenarnya dalam hal berkaitan dengan hati, kolbu, jiwa. Fitness ni dikait rapat dengan kecergasan. Bila sebut fitness ni, bermaksud orang yang fit, yang maknanya yang sihat, yang mana kita membayangkan bahawa dia ini seorang yang hidupnya teratur kan, fit kan? Orang yang hidupnya penuh dengan manfaat, fit. Nah, maka merujuk dengan hati begitulah. Dalam perbincangan hati ini ada 3 pecahan dia. Kalau fitness tu maksudnya sihat tu pergi pada qalbun salim, hati yang sejahtera. Bila orang sihat ni, dia akan mensejahterakan orang lah. Itu mana orang sihat. Dia sebut gaya hidup sihat tu maksudnya sihat tu membawa kepada satu suasana yang indah, sihat. Sebab tu afiah atau doa yang Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Sihat wal afiyah. Afiyah ni maknanya apa? Afiyah itu dia memberi satu keceriaan. Cuba tengok kalau kita orang sakit macam mana. Murung kan, suasana berubah jadi. Murung kan suasana dia. Dia cuba nak gembira pun tak boleh, nak penuh dia. Sebab sakit tu. Sakit tu menyebabkan Allah tarik kegembiraan tu. Jadi bila sebut kepada sihat itu
keceriaan, hidupnya teratur kan. Dia boleh buat, dia tak ada halangan, maksudnya dia bebas nak buat apa dia, itu sihat. Dalam sudut fizikal kita akan nampak pergerakan dia, tapi dalam sudut hati yang sihat ni jarang kita nak hayati ke mana, sampai tahap mana dia boleh pergi. Apa gambaran fitness kolbu tu? Apa gambaran hati yang sihat? Kalau badannya sihat kita boleh nampak cerita dia, tapi kalau hati yang sihat ni, bagaimana terjemahan dia? Ini kita kena dalami. Walhal hati yang sihat itulah sebenar-benarnya sihat. Adapun badan yang sihat itu tergantung kepada hati yang sihat. Ataupun badan yang sakit juga tergantung dengan hati yang sihat. Sekiranya dia memiliki hati yang sihat, di saat Allah uji badan yang sakit, dia mampu mewujudkan suasana yang sihat juga. Adapun sekiranya dia memiliki badan yang sihat tetapi hati dia sakit, maka suasana sekeliling juga akan jadi menyakitkan. Jadi kata lain apa? Yang nak diberi tumpuan itu sebenarnya adalah kesihatan yang utama. Itulah kesihatan kolbu, hati. Alhamdulillah, sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam siri kita berpanjangan ini, kita cuba untuk menyelami, menghayati perbahasan-perbahasan melalui persoalan-persoalan kehidupan, melalui permasalahan-permasalahan kehidupan yang wujud dalam hidup kita ni. Dia ni, kalau kita biarkan permasalahan kehidupan ni, kita akan kupas hidup ni tidak bertepatan, tidak bersehaluan dengan kebenaran agama. Kadang-kadang bila disebut kehidupan saja, tak payah jauh, berhati saja orang dah mula cerita hati ikut suka hati. Bercerita berhati dia ikut suka hati. Tapi bila cerita nak kait dengan agama, dia cerita bab lain. Agama hati ni dia cerita bab lain. Dia cerita kono-kono apa, dia kena sedih, dia kena sabar, dia kena perit, kena sakit. Cerita bab kehidupan dia, bab hati dia seronok-seronok. Nampak? Dia nak kena seronok-seronok, buat benda yang disuka. Ini semua bersalahan dengan sepatutnya perbahasan yang utama. Perbahasan yang utama tentang hati itu bukanlah berbicara soal keadaan, tapi perbahasan yang utama berbicara soal hati itu adalah berbicara soal kebenaran. Kebenaran itu perbincangan tentang apa? Tentang keimanan, membawa kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang nak cerita tentang kebesaran Allah. Ya. Maka sebab itu tak semua orang yang akan boleh memiliki hati yang sihat. Tak semua orang. Sebab nak cerita kebesaran Allah ini bukan semua orang nak dengar. Iman dalam agama sendiri pun, cerita buat tauhid ni tukar Ustaz, berat lah Ustaz. Cerita buat lain, nampak? Cerita buat tauhid dia berat. Cerita buat punya hati dia, tak boleh, sensitif. Orang ni terasa. Jadi perbincangan tu terpencil. Tak dapat orang kata apa, coverage yang meluas. Sebab apa? Sebab tak tahan nak mendengar. Sehingga Nabi SAW pun dah menetapkan kulil haq walau kana murran, berkatalah benar walaupun pahit. Dia berbicara soal akidah, soal hati, tasawuf. Ini benda yang pahit sebab dia melibatkan niat sihat. Sihat ni kebanyakannya bukannya benda yang orang kata pergi kepada yang orang kata apa, keseronokan. Tak, sihat ni banyak pada pencegahan. Banyak cegahnya daripada buatlah. Dia cegahnya banyak. Ni kalau tak nak sakit, jangan macam ni. Kalau tak nak sakit, jangan buat macam ni. Kalau kau tak nak sakit, dia banyak halangan dia, halangan dia banyak sebenarnya. Sebab tu hidup kita ni adalah berkisar soal larangan dan suruhan. Dia suruh buat ni, larang buat ni. Dia suruh buat ni, larang untuk ni. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Gitulah perbincangan kita dalam si fitness kolbu ni. Dan kita ringankan perbahasan kita ini dengan konsep yang terbuka macam ni, insya-Allah. Alhamdulillah pada anda bersiaran. Terima kasih. Dan kita teruskan istiqamah dalam perbahasan ilmu ini. Jaga niat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi yang baru mengikuti pengajian, selamat datang ke dalam pengajian tafsir kehidupan ni. Ni fitness kolbu ni adalah rentetan daripada perbincangan tafsir kehidupan.
kupasan ataupun cambahan daripada tafsir kehidupan. Tafsir kehidupan tu kita dah bahas. Kita dah bahas panjang lebar, dah masuk pada fasa yang ketiga dah, iaitu kehidupan dan kebijaksanaan. Ya cik nah, orang tengok kita atas bawah bercakap pasal Allah, yelah kau siapa katanya? Ustazah ke? Background apa katanya? Cerita pasal Allah, macam orang lain tak kerti nak ingat Allah katanya. Kan? Orang ambil mudah tentang Allah ni. Dan orang ambil mudah dan meletakkan benda itu, akhirnya ditinggalkan tanpa sedar. Ambil mudah. Alah tak apa, tak payah nak detail sangat lah, asal okey je lah, tak apa katanya. Alah tak payah nak serius sangat lah tentang Allah ni, buat je katanya. Je. Akhirnya tidak mendalami, tidak memperhalusi. Tolong bantu. Oh tak naik notifikasi. Itulah sekarang ni dengar khabar Mark Zuckerberg tengah buat peralihan kan, daripada Facebook kepada Meta. Jadi katanya wallahu alam lah, jadi mungkin kecelaruan dalam manajemen depa ke. Tengok canggih-canggih manajemen depa pun ada juga sampai satu tahap dia akan ada impak dia, kesan dia. Jadi bantu tag sahabat kita yang lain. Sahabat kita yang lain mungkin ingat tak ada kot fitness combo pagi ni. Bantu sebarkan tag kawan-kawan kita yang lain. Nak buka page tu satu hal juga tak, nak pergi check nama Ustaz Farid. Bertuah badan kalau check tu, pergi cari kan. Nak search tengok, Allah Akbar, inilah cabaran menuntut ilmu. Baguslah kan, orang muda dia keluar notification je. Biarlah tercari-cari sikit, senyap sunyi sepi ada tak, buka lah type Ustaz Farid Abul. Oh dah tengah-tengah dah pun. Dah sampai ke mana-mana dah. Tak apalah. Yang penting tugas saya menyampaikan. Sampai tak sampai kepada anda semua, wallahu alam. Yang menaikkan, yang menurunkan, yang menjatuhkan, yang menyampaikan, yang menyebarkan, itu kerja Allah SWT. Saya menyampaikan. Ini pun kerja yang amalnya Allah suruh sampaikan. Allah bagi kelebihan, tak ada apa-apa pun kelebihan, tapi kelebihan tu Allah lebihkan di atas yang lain. Allah bagi ilham, Allah bagi ilmu, bagi ilham, bagi penyampaian, boleh cakap macam ni, maka saya kena gunakan. Saya kena gunakan kelapangan yang benar untuk gunakan, bawa kembali manusia berapa ramai yang boleh lah, yang Allah izinkan, untuk sama-sama dapat gambaran yang benar tentang kehidupan ini, sebagaimana Allah berikan ilmu itu. InsyaAllah. Baik, jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Jadi dia kata Allah suruh sampaikan, kerja saya sampaikan je lah. Ini suruhan Allah SWT, bukan nak memenuhi orang kata apa, permintaan. Tak ada. Kita jangan buat berdasarkan permintaan orang. Kalau kita buat atas permintaan orang, di saat dah tak ada permintaan, kita dah tak terbuat. Kita buat ni kerana suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh menyampaikan, maka kita sampaikan. Allah suruh sampaikan kebenaran, sampaikan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya, maka sampaikan. Jangan tengok berapa. Dah lama tak boleh nak share Umi Marjita. Ya. Nak buat macam mana tak boleh nak share? Sabar je lah. Dalam ramai tak faham, kita kena banyak sabar tak orang sebegini. Dia tak faham tu sebab dia tak nak ambil faham. Tu saja. Atau mungkin kita ada perkara yang kita sampaikan, dia salah faham. Dia ada dua maksud lah. Mungkin kita sampaikan, dia salah faham, ataupun kita dah sampaikan, dia tak nak ambil faham. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita lihat perbincangan tentang kehidupan ini, dia takkan habis selagi mana ada kehidupan. Selagi mana fitnah berluasa, selagi itu hidup kita perlu dihayati dengan sehalus-halusnya. Kerana fitnah itu sangat halus. Sangat halus. Menyerapi dalam tubuh manusia ini tanpa sedar. Menyerapi dalam kehidupan kita ini tanpa sedar. Tapi yang menyedarkan kita itu adalah keimanan kita, pandangan mata hati kita.
menyuluh balik kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Bagaimana contoh tentang hati tadi kita bincang. Bab hati ini berbeza dengan perbahasan yang sebenar. Hakikat perbincangan tentang hati, qalbu, itu adalah perbincangan yang membawa kepada semangat, jiwanya makin kuat. Contoh dalam tajuk antara poin yang saya tekankan pada pagi yang penuh barakah ni, antara ciri ataupun kita nak membina kekuatan hati ni, kekuatan jiwa, itu mesti dilatih dengan jangan banyak tanya. Habis ustaz takkan tak boleh tanya? Bukan tak boleh tanya, banyak tanya. Banyak tanya, banyak soal, atau bahasa mudah banyak cekadak mungkin. Banyak songeh, mengada-ngada. Itu dia. Bertanya tak apa. Bertanya atas dasar untuk mendalami, memahami, itu tak apa. Ini bertanya-tanya ni tak boleh. Ustaz, orang sekarang lebih taat dengan cakap founder bisnes untuk ibadah berbanding ulama' yang sentiasa ingatkan tentang ibadah. Sebab Muhammad Azam, sebab mereka bercakap bersandarkan hasil kebendaan. Orang yang mendengar pun tengok hasil kebendaan. Jadi ibadah itu bukan ibadah, tetapi untuk nafsu sarakah. Itu je sebenarnya. Nak kena dapat duit sale banyak baru nak solat duha. Nak kena dapat income juta-juta baru nak bersedekah. Nak kena sale letup-letup, baru nak buat baik dengan mak ayah. Dikaitkan macam tu lah. Orang perempuan macam tu, ada mak kan masing-masing, melompat-lompat lah nak cari duit. Sebab apa? Nak bahagikan mak ayah konon-konon. Nak bahagikan suami tidak, mak ayah nak. Sebab apa? Di kempen suruh bahagiakan mak ayah, rezeki melimpah ruah, melompat-lompat lah kawan, cari duit nak bagi kat mak ayah. Padahal mak ayah bukan nak duit, nak doa. Tak guna anak bagi duit tapi tak bagi doa. Doa pula doa main-main, bukan doa dengan hati yang tulus ikhlas. Doa yang hanya penuh dengan keraguan dan kekacauan. Dan itulah dia. Ulama' bila mengajar bab ibadah, dia nampak sebagai apa? Sebagai mundur. Ini masalah kita. Orang tengok ulama' dia ni pandai ke berniaga. Dah setengah-setengah tu pula terpaksa lah cebur diri dalam bidang perniagaan. Dah terikut-ikut juga puak-puak tu. Nampak? Dah terikut juga cara-cara orang yang konon-kononnya menguasai dunia ni. Saya cakap terang, dunia takkan boleh dikuasai oleh orang yang tidak ingat Allah. Malah yang membawa kepada syirik. Syirik tu beramal sebab makhluk, beramal sebab nak senang, mencari jalan senang. Ingat, hidup ni antara dua jalan, jalan senang atau jalan tenang. Anda cari jalan senang, anda berjumpa dengan jalan susah. Asal dia nak senang kan, carilah. Anda mencari jalan senang, pasti berjumpa dengan jalan susah. Anda cari jalan tenang, pasti berjumpa dengan jalan senang. Sebab syarat untuk senang itu tenang. Orang yang tenang, orang yang senang. Sebab dia tenang, relax, makan apa, jalan senang. Hidup aku tengok kau ni, hidup kau senang je. Kita ni relax lah. Apa yang nak kejar dalam hidup ni? Dia tenang tu. Tapi kalau dia nak senang, dia tak tenang, dia kelang kabut. Dia kena ada target, dia kena ada itu, kena ada ini, nak jaga apa orang kata. Dia orang kata apalah, konon-konon energetik lah, konon-konon nak konon-konon kan. Tapi akhirnya ingat, senang bertemu susah. Senang bertemu susah. Tenang bertemu senang. Siapa yang dapat senang dengan jalan tenang, senang dia akan berpanjangan. Siapa yang mendapat senang dengan jalan kesenangan, dia nak jalan kesenangan, dapat senang. Nak senang lah, nak apa? Nak senang je lah kita ni. Payah kita nak dengar-dengar ni. Kan tombak Khadijah Mustamad kan lah ketinggalan kan. Nampak? Itulah Mark Zuckerberg punya hal sekarang ni. Saja lah tu, saja. Alhamdulillah lah masih boleh jumpa lagi page ni. Jangan hilang uyuk terus page ni sudah. Allahu Akbar. Nampak?
Senang mesti bertemu susah. Tapi kalau jadi jalan tenang bertemu dengan senang. Jadi nak jalan tenang, jangan banyak tanya. Berlatih diri jangan banyak tanya. Sebab taat itu bukan banyak tanya. Taat itu adalah banyak terima. Banyak menerima daripada banyak bertanya. Pertama, terima dulu. Jangan tanya. Kenapa susah? Jangan terima susah. That's it. Terima tugas kita. Terima tanggungjawab sebagai suami nak mendidik. Terima. Terima tanggungjawab isteri nak mendidik. Nak mentaati. Terima. Kita kena terima. Banyak terima daripada banyak tanya. Malam tadi tak jumpa live Ustaz Siti Nurul. Tu dia. Allahu Akbar. Lepas tu cari-cari pun tak jumpa. Bahaya ni. Ini kena santau ni. Allahu Akbar. Tak apalah. Inilah namanya cabaran dalam menuntut ilmu. Kalau tak ada cabaran ni, takkan nak senang je. Tu dia. Kan? Takkan nak senang je. Mestilah nak susah kan? Cari jalan tenang. Tapi jalan tenang bermula dengan susah ya. Jalan tenang itu bermula dengan jalan susah. Sebab tenang bukan senang. Tenang itu susah. Susah itu membawa kepada ketenangan. Macam mana susah membawa kepada ketenangan, Ustaz? Susahnya membawa dekat dengan Allah. Semua ibadah itu susah. Sebab apa? Nafsu tak suka. Susah tuan-tuan. Nak menuntut ilmu ni ingat senang. Susah. Susah. Nak solat awal waktu dengan tinggalkan solat. Susah awal waktu. Senang. Senang tinggalkan. Nak dengar kuliah dengan tinggalkan kuliah. Senang tinggalkan kuliah. Pernah dengar kuliah. Susah. Jadi sidang jemaahnya memerlukan Allah SWT. Nah benar, sami'na wa ata'na. Gangguan itu ujian. Benar, gangguan itu adalah satu ujian, bukan halangan. Gangguan itu ujian untuk kita atasinya. Bagaimana nak atasinya? Kena terima ujian itu. Terima ujian itu. Selalu saya ulang kalimah tentang kita dijadikan untuk Allah. Manusia dijadikan untuk Allah. Tapi Allah tak jadikan kita untuk susah. Susah dijadikan untuk kita. Kita tidak jadikan untuk susah. Senang dijadikan untuk kita. Kita tak dijadikan untuk senang. Kita untuk Allah sampai bila-bila tuan-tuan. Dulu, kini dan selama-lamanya kita untuk Allah. Inna salati, doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qasadkan hati, bulatkan hati, tekadkan hati. Aku ni untuk Allah. Maka di saat untuk Allah, dengan Allah ni sifatnya, kategorinya, syaratnya adalah terima segala ketentuannya. Ini rentetan daripada perbahasan kita semalam. Terima aturannya, barulah mengatur. Terima aturannya, barulah mengatur, mengikut aturan. Terima kesusahannya, barulah mengatur untuk keluar daripada kesusahan. Terima kesakitannya Allah berikan, barulah mengatur untuk keluar daripada kesakitan yang telah ditentukan. Dia mesti syarat dia kena terima dulu. Sebab terima ni bermaksud jangan banyak tanya. Orang yang banyak tanya ni dia menyangkakan dia banyak, orang kata apa, dia ada kapasiti, dia ada hak untuk memilih. Sedangkan kita tak ada hak untuk memilih. Sebenarnya kita ni Allah beri akal bukan untuk memilih. Habis tu untuk menerima. Akal Allah bagi hukum tu bukan untuk pilih. Kalau pilih dosa pahala, memang kita duk pilih nak buat dosa lah. Sebab dosa tu seronok. Pahala tu semua berat-berat. Pahala semua susah-susah.
Dosa semua seronok-seronok. Dekat dunia ni macam tu. Mafhum hadis dan satu riwayat, Allah jadikan neraka dikelilingi dengan keseronokan, syurga dikelilingi dengan kesusahan. Dan satu riwayat tu, syurga tu dalamnya malaikat tengok, ush, kalau macam ni lah dalam syurga, semua nak masuk syurga. Tiba-tiba malaikat keluar, tengok keliling syurga. Kalau macam ni lah keliling syurga, semua orang tak masuk syurga. Punya susah hanya kelilingnya tu. Sebab tu dapat syurga bukan senang-senang. Nak dapat syurga itu dengan kurniaan Allah. Kalau nak kurniaan Allah, effort. Tunjukkan kesungguhan kita, kesukaran, kesusahan kita tu kat mana? Dekat Allah atau dekat dunia? Tu kena faham. Keseronokan itu dikelilingi di neraka. Neraka kelilingnya itu semua suka-suka. Tengok macam dekat Riyadh, Arab Saudi, Riyadh. Tengok melompat-lompat, suka fun, have fun. Seronok. Sebab tu hati-hati. Sebab tu antaranya dengan adanya bimbingan, dengan adanya kuliah, tazkirah, bimbingan begini, mudah-mudahan mengingatkan diri kita yang memang kita nak kesuka, tapi bila kita diingatkan, Masya Allah, Alhamdulillah, kita akan terjaga. So, kalau kita seragu untuk siapkan tugasan, target itu bagi itu dikira usaha untuk dunia ke akhirat, tapi tetap ingat Allah, tetap terima kasih, tetap ingat Allah. Dunia ni bila sampai kita melupakan tujuan kita untuk pahala. Kalau kita untuk kerja kita buat sungguh-sungguh, tetapi untuk yang tak dapat gaji kita buat biasa-biasa, bermaksud kerja kita tu bukan sebab pahala. Buat kerja rumah ada sungguh-sungguh, mop sungguh-sungguh, layan suami sungguh-sungguh, balik rumah tak sabar berlari ni, abang I'm coming bang, saya datang ni bang, kata, semangat. Macam mana kau siapkan kerja kat tempat kerja tu sungguh-sungguh, dekat rumah kau sungguh-sungguh. Kalau boleh buat macam tu, terror. Tapi setakat hari ni, andai ku pilih di sana, sini akan terluka. Andai aku pilih di sana, sana akan kecewa. Andai ku pilih keduanya, aku tak rela. Try lah tengok. Pergi ofis berlari-lari, pergi solat. Nak solat macam mana solat? Lenggang si paku, lenggang elok ya. Lenggang si ramah-ramah. Pulang, marilah pulang. Tak ada urgency. Salah. Hilang harta menangis, hilang pahala menangis tidak. Benda ni fitnah. Ini nama fitnah, ujian. Kita boleh sebut untuk Allah, memang kita boleh sebut untuk Allah, tapi adakah kita benar-benar buat untuk Allah? Kalau tanya balik, adakah Allah suruh kerja atau kita nak kerja? Abang Ustaz, macam mana Ustaz ni? Sebab itulah dapat gaji, bersungguh-sungguhlah sedekah. Abang dapat gaji, bang dapat gaji, abanglah orang yang pertama sekali saya nak sedekah, sebab abanglah yang paling afdal saya nak sedekah. Nah bang, abang ada apa-apa tak cukup lagi bang? Abang just name it. Just name it. Cakap, abang, I'm for you abang. Saya rasa, ya Allah, hatiku lapang nak sedekah dengan abang. Asyik saya. Mana tugas suami, mana tugas suami? Dua isteri lah. Kita nakkan suami yang bertanggungjawab. Dah tu, suami isteri gimana? Itu namanya check and balance. Fitnah dunia, Cempaka Sari. Sebab tu jangan ambil mudah-mudah. Dunia itu fitnah, jangan ambil mudah-mudah. Wahai wanita yang nak jadi solehah,
Kau kena rasalah bersalah di saat kau pegang dunia. Kena ingat. Ini tidak pasal duit, bergaduh-gaduh suami isteri. Pasal duit, bermasam muka dengan suami isteri. Tu dia. Kan? Jadi caranya perbetulkan. Kalau kita siapkan sungguh-sungguh, itu pahala. Sebenarnya gini, dunia ni tidak boleh bersungguh-sungguh pun, melainkan padanya ada pahala. Sekiranya ada padanya itu pahala, maka wajib bersungguh-sungguh. Bukan lagi harus dah, wajib. Sebab kita bimbang, kita meremehkan pahala, kita dapat dosa. Sedekah pada suami itu lebih baik, ya Ustaz. Yalah, Rohaya, Puan Rohaya. Sedekah yang paling dekat, orang yang paling dekat, sedekah yang paling baik ni orang yang paling dekat dengan kamu, Nabi kata. Dan yang tak popular. Yang tak popular, sedekah kat suami ni memang sangat tak popular. Sebab tu ramai orang nak viralkan sedekah dengan suami, biar semua orang tahu dia sedekah kat suami. Baru popular. Kalau tidak, suami dia buat diam. Tak pun suami kena viralkan isteri sedekah, baru isteri puas hati. Tapi yang mana tak ngaji lah, yang mana mengaji malu. Malu. Sebab bukan dia punya, bukan amalan dia. Allah izinkan dia beramal. Jadi sedangnya mana mulkan ta'ala. Jadi maknanya sekarang tu baca, jangan banyak tanya. Apa saja suruhan Allah itu mesti diterima. Apa saja ketentuan Allah itu wajib diterima. Terima ketentuan Allah. Terima. Serah diri pada Allah. Terima takdir, serah diri pada Allah. Jangan serah diri pada takdir salah. Sesiapa yang serah diri pada takdir, maka dia akan merosakkan hidup dia. Kalau dia serah diri kepada Allah, maka dia sedang mengatur kehidupan dia mengikut aturan Allah. Mengikut aturan Allah. Apabila dia serah diri pada Allah dengan apa? Dia tetap menjaga segala suruhannya. Tetap dia menjaga segala apa yang dilarang ke atas diri dia. Maka apapun keadaan takdir yang berlaku pada dirinya, dia tidak akan berpaling daripada suruhan Allah. Malah dia mula lebih memperhatikan suruhan Allah. Malah dia lebih berjaga-jaga dengan larangan Allah. Dalam apa jua keadaan takdir hidup dia, dia tetap menyusun hidup dia itu mengikut kehendak Allah. Maka apa yang berlaku adalah Allah akan aturkan hidupnya, yang mana asalnya takdirnya susah berubah menjadi senang, disebabkan dia bersusah-susah untuk taat dengan Allah. Nampak? Buat sampai Allah sayang, jangan sampai Allah murka. Ayat dia. Jangan sampai Allah murka. Sangat bahaya. Tanda Allah murka, Allah tidak akan pedulikan kita. Walaupun murka itu kita ingat mesti ada macam-macam benda jatuh. Kenalah macam-macam malapetaka. Itu satu bab. Tapi antara tanda-tanda besar Allah tak suka dia tidak duduk dalam aturan Allah. Kalau isteri yang tidak bermanfaat pada suami dia hanya sibuk dengan dunia dia. Kalau suami yang tidak bermanfaat untuk ahli keluarganya, dia sibuk dengan dunia dia. Kalau seorang anak tidak bermanfaat kepada mak ayah dia, anak lelaki terutama dia sibuk dengan mencari harta dunia. Bermaksud apa? Isteri sibuk cari dunia, suami sibuk cari dunia, anak sibuk cari dunia, tidak bersungguh-sungguh untuk memenuhi ketentuan Allah Ta'ala atas diri dia. Maka Allah dah tak pandang dia dah. Apatah lagi Allah nak gunakan dia untuk jalan ketaatan.
maka dia sikit pun tidak berguna di jalan ketaatan, maka Allah akan ketepikan dia. Jangan ingat kita ni, oh Allah ridha, tapi di saat ketaatan masih tidak terpelihara, aurat masih tidak terjaga, manfaat diri masih tidak berguna sepenuhnya kepada yang sepatutnya Allah suruh. Seorang isteri, kata Nabi, paling dekat dengan suaminya. Orang yang paling berhak atas seorang isteri itu adalah suaminya. Tiba-tiba suaminya banyak terpaksa melepaskan haknya. Kerana apa? Kerana isterinya ada pertukaran yang lebih bagus. Si suami pun tersenyum riang gembira kerana pertukarannya adalah harta. Maka suami pun, ya, tak apalah, aku melepaskan hak aku sebagai suami, yang penting kita tontong bersama. Tu masalahnya. Kita tontong bersama. Ni yang berlaku fitnah dunia. Kita tidak diringankan mulut untuk mencari kebaikan dengan melazimi dengan istighfar, melazimi dengan subhanallah wa bihamdih. Kita tidak, hati kita itu tidak Allah gunakan untuk mencampakkan ketenangan, malah Allah campakkan dalam diri dia itu keresahan. Itu tanda Allah tak pandang. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam perbahasan yang mana kita pergi kepada membentuk hati ini. Apabila hati itu semakin dia menerima segala ketentuan Allah Ta'ala, semakin Allah bina kekuatan hatinya. Sebab membina kekuatan hati ini bukan dengan amalan luaran. Dia membina dengan amalan dalaman. Tapi kan suami jarang sangat nak dengar tazkirah macam itu yang geram tu. Dah, yang nak jadi baik siapa? Suami ke isteri? Nak dua-dua lah ustaz. Dah, kita masih bergantung pada makhluk. Kam Zainal. Kita nak jadi baik, itu bukan mesti tunggu pasangan. Memang kita nak, tapi itu namanya kita menuntut ilmu jangan kena ada masalah. Menuntut ilmu, lupakan masalah. Lupakan orang sekeliling tu lah. Dia mau dengar ke tak mau dengar ke apa ke. Tengok diri. Jangan tengok orang. Ilmu yang benar menyuluh diri, bukan menyuluh orang. Apa bentuk ilmu sekalipun. Apatah lagi ilmu tentang kehidupan. Ilmu kehidupan ni ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang akidah. Kalaulah dia macam tu, kita pun sama. Jangan tutup cerita. Kadang-kadang terbuka, kenapa duk kita pilih dia? Kalau tak, kita pun ada bau-bau bajang panggil. InsyaAllah tak macam tu Kamzana. Bukan apa, tu contoh. Tak apa. Gangguan, suami tu gangguan. Betul tidak? Jangan sampai terganggu. Ustaz, gangguan ustaz, suami saya tu macam kelibat-kelibat tu. Gangguan. Dia ada jadi gangguan. Jangan dia terganggu sudah. Jangan kita terganggu dengan gangguan itu. Ustaz, malam ustaz, gangguan betul ustaz suami saya tu. Ya Allah, gangguan. Biarlah dia. Dan Allah takdirkan dia menjadi gangguan untuk kita. Kita jangan terganggu dengan gangguan itu. Macam kelibat-kelibat ustaz. Cuk. Kejap ada tup hilang. Cuk hilang. Memang betul macam gangguan betul. Kelibat dekat rumah tu. Jadi ruqyah saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah gangguan dalam rumah ni ya Allah. Lari suami tu kan. Jangan sampai suami tu lari sudah. Jangan sampai lagi suami itu sudah. Gangguan itu biarkan. Hilangkan gangguan dengan apa? Menghilangkan keraguan. Jangan ragu. Suami yang begitu tidak akan mengganggumu. Sama juga isteri pun sama, dia boleh jadi gangguan. Jangan gangguan
Kerja dia mengganggu. Kerja kita jangan terganggu. Jangan terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada. Walaupun suami itu dah berubah menjadi gangguan, dah jadi kelibat. Kejap ada, kejap tak ada. Ya Allah, dia ni ustaz tak tahu nak cakap macam mana. Entah wujud ke tidak, nak kata wujud ke tidak wujud, nak kata tak wujud, wujud, nak kata wujud, tak wujud. Tak tahu nak cakap. Biar je lah. Anak dengar gelak sekali. Anak pun dengar umur Abi Hazim. Dan sungguhlah tu, ada kelibat, ada penampakan. Ada satu lagi nama dia penampakan. Hati-hati dekat rumah tu ada penampakan. Kadang-kadang ada sudut, dia duduk kat bucu-bucu. Duduk kat bucu sana. Dia duduk kat bucu sana. Kadang-kadang dia akan keluar cahaya kat mukanya. Lagi waktu malam, duduk gelap-gelap tu bercahaya je muka. Itu ada gangguan tu, ada kelibat. Wujud penampakan. Baca kalam ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kejap lagi dia tegur. Apa kamu baca? Supaya saya tak terganggu dengan gangguan yang ada kat dalam rumah ni banget. Dia pun diam. Ya iyalah. Ya Allah, minta Allah bantu. Jangan siapa terganggu dengan gangguan yang ada. Gangguan tetap ada. Gangguan tetap ada. Kita jangan terganggu dengan gangguan yang ada. Caranya apa? Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Dan jangan banyak soal. Orang kata jangan tegur. Jangan tegur nanti kan masuk jumpa benda jangan. Kan salah tegur bahaya. Jangan tegur, biar aja. Ruqyah kan je. Macam tu. Kau nampak penampakan ke apa ke, jangan tegur. Kamu mulut kan tak terlepas. Kalau bagus ilmu dengan ilmu apanya saya dengar dari Ustaz silakan. Ya, Juniza Muhammad Zainal, silakan ilmu yang baik kita sampaikan. Jangan tegur. Ya betul. Jangan tegur. Sama dengan judul filem. Memang hidup dia kan lakonan, pentas opera, lakonan. Jadi jangan tegur. Kadang-kadang dia kau tegur dia kan, keluar dia punya penampakan dia kan, tak tahan pula kita. Melainkan kita ada peninding. Kalau ada peninding tak apa, sedap bulan kita pun sama penampakan juga. Rupanya kita dengan dia serupa. Dia tengok kita kelibat, kita tengok dia kelibat. Tuk. Dua kelibat duduk dalam rumah. Hati-hati. Selalunya malam anak saya ikut sekali dengan apa ya. Ada satu hari ustaz sebut azan ke suami. Malam tu anak saya cerita tadi ustaz cakap suruh azan. Udah dia pergi azan ke ayahnya. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Bagus budak-budak ni. Tengok hati dia bersih lah. Hati dia bersih. Jadi dia terus beramal. Allahu Akbar. Tapi bagus tu. Kalau ayah tanya kenapa kau azan ke ayah ni? Ayah dulu waktu baru lahir, ayah azankan telinga adik. Telinga Ahmad ke bubuh lah nama apa. Jadi teringin Ahmad nak azan kat telinga ayah balik. Kokot lah ayah lupa. Allahu Akbar. Jangan tegur nanti ketegur. Nanti kena keteguran. Kokotlah kita pun sama. Kalau kita pun ada perbinting tak apa. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam. Itulah dia. Ragam-ragam kehidupan. Ayahnya terdiam. Allah. Mudah-mudahan dapatlah petunjuk dia. Alhamdulillah betul lah tu. Baik, jadi sebenarnya mahnya Allah itulah. Nanti kita sambung lagi perbahasan kita. InsyaAllah malam ni saya ada kuliah maghrib dan kita ada di baik masjid Masjid Kampung Gombak. Masjid Kampung Gombak ada program sambutan Maulid Rasul. Siapa yang ada area Masjid Kampung Gombak mai dah datang. InsyaAllah saya juga akan buat live. InsyaAllah.
Jadi saya kira cukup setakat tu dulu untuk siri kita pada pagi ni. Kata kunci kita, belajar untuk jangan banyak tanya, tapi jangan diam, jangan pendam. Salah jangan, bila sebut jangan banyak tanya tu bukan pendam. Itu salah. Tak ada istilah pendam dalam agama. Bersihkan itu, bersihkan. Bersihkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Dengan kata ni, orang perempuan berumur nak beri manfaat pada masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah pada bermanfaat. Semanfaat wanita adalah pada suami dia. Tak ada pada masyarakat dia. Pada suaminya. Manfaat seorang perempuan itu pada suaminya. Itulah Ustaz, orang perempuan nak bagi manfaat nak bagi harta. Manfaat bukan dengan harta. Manfaat itu adalah dengan khidmat, kata-kata yang bagus, akhlak yang baik. Itu dia. Itu dia panggil salah guna hadis. Guna hadis untuk kepentingan diri. Itu syarahnya berbeza. Sebaik-baik orang atau isteri yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Sebab Nabi kata yang paling berhak atas isteri itu suami, paling dekat. Tapi sekarang terbalik. Tengok Ustaz, so kalau tak pernah curah pada siapa? Dah tu Alpah Hashim dah duduk mengajar ni apa? Pendam ni maksudnya betulkan dengan pengajian. Benda yang kita pendam tu benda yang salah. 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 Tu saja, benda-benda tu semua salah. Jadi betulkan dengan pengajian. Duduk diam-diam betulkan diri. Jangan pendam. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua, insyaallah. Untuk buat pertemuan ARF. Oh, betul juga Kan dah boleh jumpa dah. Kau batu berapa? Amizi Gombak batu berapa dah? Kampung Gombak. Dia masjid Gombak. Kampung Gombak tu, itulah dia nama dia masjid tu. InsyaAllah buat perjumpaan nantilah, insyaAllah. Ada masa kita buat perjumpaan macam itu hari kan. Jemput nanti, insyaAllah boleh. Nanti kita aturkan pertemuan lah. Tengok ni dah okey ni, dah boleh buka ni. Kita aturkan pertemuan nanti, insyaAllah. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf pada saya atas ketelanjuran kata, tersalah kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah moga-moga Allah kurniakan kita hati yang sihat, hati yang kuat untuk kita taat, khidmat, menjaga segala suruhan, meninggalkan segala larangan, insyaAllah. Akhirnya kita kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, insyaAllah. Itu saja. Kita jumpa pada malam ini dan siri kuliah maghrib, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.